A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi hamdan syakirin wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana yassir wa la tu'assir, Rabbana tammim bil khair, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada hari ini kita dah masuk pada 2 Ramadan, ya. Kita sedang melalui madrasah Ramadan. Bulan Ramadan memang terkenal, ya, sahabat pendengar semua, sahabat-sahabat semua, bulan Ramadan adalah bulan kita sebut Syahrul Quran, bulan Al-Quran, di mana diturunkan Al-Quran, dan juga bulan orang akan berusaha untuk berqiraatul Quran atau tilawatul Quran, tadabbur Quran dan memahami Al-Quran untuk meningkatkan amal kita pada Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada itu, bulan Ramadan juga terkenal dengan siam, qiyam, siam di waktu siang dan qiyam di waktu malam, dan juga kita perlu banyak berinfak atau bersedekah. Baiklah sahabat-sahabat semua dan penonton semua, pada hari ini Ustazah mengambil peluang untuk bertadabbur dengan satu ayat Al-Quran, iaitu surah Yunus ayat 24 hingga 25. Kerana Quran yang kita baca pada bulan Ramadan ini dan bulan-bulan yang lain sepanjang hayat kita ini bukan hanya untuk dibaca tetapi untuk kita faham dan kita amalkan, akan berusaha untuk mengamalkannya. Itulah yang dikehendaki, tujuan sebenar Al-Quran diturunkan. Sebab itu pada hari ini Ustazah cuba bertadabbur, kita sama-sama cuba tadabbur surah Yunus ayat 24 hingga 25, ya. Surah ni dia masuk dalam ayat-ayat perumpamaan, ya. Surah ayat ini, ayat 24 ni dia adalah ayat-ayat perumpamaan yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, ya, supaya kita kita dapat, bagaimana kita dapat melihat keindahan ayat-ayat Allah yang memberi perumpamaan dalam hidup kita dengan dunia dan dunia yang tidak kekal, yang orang duk pulung habis-habis ni, sedangkan yang kekal ialah Darussalam, iaitu syurga Allah. Jadi Allah beri bayangan bahawa dunia yang kamu duk pulung ni tak kekal, yang kekal ialah syurga, ya. Insya-Allah yang kekal ialah akhirat. Baik, kita sama-sama baca surah Yunus ayat 24. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama masalul hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama' fakhtalata bihi nabatul ardi mimma ya'kulun nasu wal an'amu hatta idza akhadhatil ardu zukhrufahha wa zayyanat wa dhanna ahluha annahum qadiruna 'alayha ataha amruna laylan aw nahara waja'alnaha hasidan ka'an lam taghna bil ams. Kadzalika nufassilul ayati liqaumin yatafakkarun. Wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Baik, maksudnya, sesungguhnya perumpamaan kehidupan duniawi itu adalah seperti air hujan yang kami turunkan, ya, kami turunkan dari langit
Lalu tumbuhlah dengan suburnya kerana air itu tanam-tanaman bumi. Di antaranya ada yang dimakan manusia dan binatang ternak, hingga apabila bumi itu telah sempurna keindahannya dan memakai pula perhiasannya, dan pemilik-pemiliknya mengira bahawa mereka pasti menguasainya. Tiba-tiba datanglah padanya azab kami di waktu malam atau siang. Lalu kami jadikan tanam-tanaman itu laksana tanam-tanaman yang sudah disabit, seakan-akan belum pernah tumbuh kemarin. Demikianlah kami menjelaskan tanda-tanda kekuasaan kami, iaitu Allah, kepada orang yang berfikir. Liqaumin yatafakkarun. Dan ayat 25, Allah menyeru manusia ke Darussalam, iaitu syurga, dan menunjuki orang yang dikehendakinya, dan menunjuki orang yang dikehendakinya ke jalan yang lurus. Baik. Jadi sekarang ni kita akan lihat secara ringkas. Kejap ya, kita baiki tempat. Kita akan lihat secara ringkas surah Yunus ini tentang perumpamaan Allah. Kejap ya, kita tengok ni. Perumpamaan Allah Subhanahu Wa Taala bahawa kehidupan dunia ini cepat binasa, atau disebut sirna, cepat binasa dan berakhir. Sesungguhnya kehidupan manusia dan binatang ternak bersandar pada hasil bumi. Manusia sangat lemah dan sangat tidak kuasa di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak berkuasa dengan kehendak Allah dan perintah Allah pada sesuatu seperti azab dan kehancuran yang pasti terjadi. Sungguhnya Allah menjelaskan ayat-ayat tanda kekuasaannya dan berbagai perumpamaan bagi orang yang menggunakan akal dan fikiran. Dan di akhir ayat ini disebut tentang kehidupan dunia ini sama seperti akhir dari tumbuh-tumbuhan, di mana berbagai harapan dan angan-angan bergantung padanya. Ketika harapan itu semakin besar untuk mendapat manfaat, tiba-tiba ia gagal. Timbul kegagalan. Jadi ayat ini menghendaki memberi peringatan pada manusia, hendaklah bersandar, manusia tidak bersandar pada kenikmatan dunia semata-mata. Bersandar ataupun berpegang dengan kenikmatan dunia secara terus-menerus dan tidak terpedaya dengan keindahannya, sehingga manusia ni duduk pulung ke dunia, pangkat, harta, bisnes dan sebagainya, sehingga dia lupa akhirat. Kita boleh ambil dunia tetapi jangan lupa pada akhirat. Dan dia menjadi orang yang sangat rugi dan tak ada gantinya, kerana yang demikian itu merugi dunia dan di akhirat. Orang yang macam ni, yang pulung dunia semata-mata, dia akan rugi di akhirat. Ya. Jadi ayat ini nak menunjukkan bahawa apa yang ada di dunia ini tidak kekal. Baik. Kita cuba lihat huraian dalam satu kitab yang disebut sebagai tafsir ayat-ayat perumpamaan. Jadi pertama sekali kita lihat dia beri sedikit tentang makna kalimah-kalimah. Masalul hayatid dunya bererti perumpamaan kehidupan dunia, iaitu keadaan yang cepat musnah. Jadi keadaan masalul hayatid dunya ni maksud kehidupan dunia ni cepat musnah. Zukhrufaha keelokan dan kemegahannya dengan berbagai jenis tumbuhan. Ya. Cantiknya dunia ni dengan megahnya dengan berbagai jenis tumbuhan. Amruna yang merasa amruna ni maknanya azab. Azab yang berupa penyakit dan hama, penyakit pada pokok tu. Hasida, tanam-tanaman yang sudah dipanen dengan menggunakan arit. Ni hasida. Kejap ya. Hasida. Ni bahasa Indonesia pula. Kejap saya cari. Faja'alnaha hasida.
laksana tanaman seakan-akan belum pernah tumbuh kemarin. Maknanya hasidah ni sini musnah, ya, musnah, seakan-akan belum pernah tumbuh. Maknanya hancurnya pokok tu macam tak pernah tumbuh. Lam taghna maknanya belum lama tumbuhnya dan juga belum ada, ya. Ka'allam taghna bil ams, dahlah belum pernah tumbuh. Belum pernah tumbuh, laksana tanaman yang sudah disabit, ya. Hasidah ni, ya, yang sudah disabit. Macamlah hasidah tu makna yang tadi silap, hasidah maknanya tanaman tu sudah disabit macam pokok padi, kan, disabit macam tak ada, seolah-olah tidak ada. Baiklah sahabat semua, sekarang apakah kita akan lihat ialah huraian lafaz yang memiliki lebih huraian beberapa makna di situ. Iaitu apakah makna perumpamaan ini? Perumpamaan tadilah, perumpamaan kehidupan dunia ini Allah sebut inna masalul hayatid dunya, perumpamaan kehidupan dunia ini seperti kama'in anzalnah, seperti air hujan yang kami turun dari langit. Kami turun dari langit, lalu tumbuh suburnya air itu dengan tanaman bumi. Kerana air itu turun, maka tumbuh subur, dan ada antaranya dimakan oleh manusia dan binatang, hingga apabila manusia, bumi ini sempurna keindahannya dengan perhiasan, dia dah tanam pokok tu dengan dah subur, dah nak tuai dah ni, katakan padi dah nak tuai, dah masak dah padi. Dia mengira bahawa ni akan dapat ni, dia akan dapat berapa tan ni, kan, padi ni, ataupun kita kata tembikai ke apa, dah pasti dah nampak macam pastilah, dah nak petik 2-3 hari aja lagi, seminggu lagi ke. Tiba-tiba datang azab Allah, sama ada waktu siang atau malam, lalu Allah jadikan tanaman tu habis licin, musnah semuanya. Seperti katakan kalau padi tu macam dah disabit licin, tak ada, dah terang, seolah-olah belum pernah tumbuh kemarin. Maknanya seolah-olah pokok tu tak pernah tumbuh, padi tu tak pernah wujud, kerana Allah dah hancurkan. Padahal dah nampak dah hasil tu, dah nak tuai dah. Kalau tembikai dah nak petik seminggu lagi, rupanya habis, ya. Dia datang petik, katakan musnah segalanya. Begitulah perumpamaan kehidupan dunia ini, ya. Dia walaupun kita dah pulung dah dapat tu, sebenarnya kalau kita lupa pada Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan musnah di akhirat nanti, tak ada guna langsung untuk kehidupan akhirat. Sebab itu Allah masuk ayat ke-25, iaitu wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Allah beri motivasi kepada orang-orang mukmin, ya, atau kepada manusia. Mukminlah utamanya kepada orang beriman, di mana Allah menyeru manusia kepada syurga dan menunjuki orang yang dikehendakinya kepada jalan yang lurus. Jadi sebenarnya Allah seru mereka ke jalan syurga. Yang kita duk pulung dunia tu sementara dia akan rosak, sebagaimana rosaknya harapan petani tadi tu, habis pokok dia hancur. Begitulah orang yang pulung dunia lupa akhirat, semuanya akan hancur. Maka Allah beri motivasi, Allah menyeru kamu kepada syurga dan menunjukkan orang yang dikehendakinya ke jalan yang lurus. Baik, jadi semoga sahabat semua boleh faham, ya, pendengar semua boleh faham. Di sini Allah nak gambarkan kehidupan dunia yang indah ini dengan pokoknya, dengan buahnya, dan diibaratkan seperti pokok tadi dah berhasil tu tiba-tiba hancur. Begitulah dunia kalau kita terlalu pulung sangat,
hingga lupa pada akhirat, maka dia akan binasa. Ya, tak ada apa faedahnya untuk akhirat. Lalu Allah beri motivasi pada kita untuk mendekati Allah, iaitu yang kekal ialah syurga Allah. Baik. Jadi di sini kita ambil sedikit pandangan Ibnu Qayyim rahimahullah. Dia kata dengan ayat ni, ayat surah Yunus ayat 20 ni, Allah mengatakan Allah menyerupakan kehidupan dunia yang nampak menakjubkan di mata orang yang memandang, dan ia hanya nampak begitu mempesona serta mengagumkan keindahannya, sehingga ia tertipu dan cenderung serta lupa kepada akhirat. Sampai ketika ia mengira bisa memilikinya, dia boleh memilikinya, dapat kuasa hasilnya. Secara tiba-tiba kehidupan dunia dirampas, sehingga ia terhalang dari Allah. Ni kehidupan dunia, yang kenikmatan dunia, dia terhalang dari mendekati Allah. Lalu Allah menyerupakan kehidupan dunia dengan tanah yang dituruni hujan deras, lalu tumbuh tumbuhan yang sangat baik. Petani itu kagum sehingga dia tertipu. Dia mengira bahawa dia dapat kuasa dan memilikinya, tetapi datang azab Allah secara tiba-tiba. Tumbuhannya diserang oleh hama contohnya, akan rosak, sehingga ia menjadi musnah seolah-olah tidak ada sebelumnya. Musnah terus habis, licin, macam tak ada, macam tak wujud. Itulah keadaan dunia. Orang yang mengandalkannya, ya, itulah dunia, dan orang yang mengandalkannya, keduanya sama. Inilah penyerupaan dan kias yang sangat tepat. Ya, orang yang terlalu cinta pada dunia ni, dia ingat dia boleh bahagia dengan keindahan dunia ini, dengan kekayaan, kemewahan. Dia diibaratkan seperti pokok yang dah subur, dah ada tua, dah ada hasil, dah nak tuai je, musnah. Begitulah keadaan orang yang gila dunia ini. Dikarenakan dunia itu hanyalah cobaan, ujian pada manusia. Sementara itu syurga terbebas darinya, maka Allah berfirman, Allah menyeru kepada Darussalam. Allah menyeru manusia kepada syurga. Jangan terpesona pada dunia yang hanya sementara. Baik sahabat semua, kita ambil ringkas-ringkas saja ya. Jadi ayat ini menyerupakan keadaan dunia. Allah menjelaskan kepada orang yang berfikir. Sebab tu dia sebut di sini tadi, kazalika nufassilul ayati liqaumin yatafakkarun. Ya. Yang demikian itu menjadi tanda kekuasaan kami pada orang yang berfikir. Pada orang yang berfikir. Jadi akhirnya di sini kita sebut Allah menyeru kepada wallahu yad'u ila darissalam. Allah menyeru manusia ke Darussalam, syurga. Ini adalah dorongan kepada manusia supaya lebih mengutamakan. Ayat 25 surah Yunus ni, Allah memberi dorongan pada manusia supaya lebih mengutamakan kehidupan akhirat yang kekal daripada kehidupan dunia yang fana. Maksudnya Allah mengajak seluruh manusia ke negeri kedamaian, iaitu syurga. Jadi kejarlah kehidupan dunia yang boleh membawa kepada kebahagiaan syurga. Boleh ambil dunia tapi jangan sampai lupa kepada akhirat. Disebut seperti ini kerana dunia disebut dengan sesuatu yang mencari bandingan, sesuatu yang terkena bencana, dan mengajak kepada negeri Allah, iaitu negeri akhirat, iaitu negeri syurga Allah. Baik. Dan disebut di sini dan menunjuki orang-orang yang dikehendakinya. Wa yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim.
sebagai petunjuk kepada mereka, kepada jalan yang lurus yang dapat menghantar ke syurga ini. Apakah yang boleh menghantar kita ke syurga Allah di akhirat nanti? Ialah Islam dan bekalan takwa. Itu yang maksud. Wa yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Yang boleh menghantar kita ke syurga Allah ialah dengan iman dan Islam dan dengan bekal ketakwaan, kepatuhan kita pada Allah, takut kita pada Allah, muraqabatullah, ya, merasa diri kita ini sentiasa diawasi oleh Allah sehingga kita tidak sanggup melakukan maksiat pada Allah Subhanahu wa taala, sentiasa patuh pada Allah. Baiklah sahabat semua, ada satu ayat lagi yang hampir sama dengan surah Yunus ini, ayat 24 surah Yunus, ya, ada ayat yang hampir sama dengan surah Yunus ayat 24 ini, iaitu surah Al-Hadid ayat 20. Iaitu bunyinya ialah ayat 20 surah Al-Hadid, ya'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takatsurun fil amwali wal aulad kamathali ghaisin a'jabal kuffara nabatuh summa yahiju fatarahu musfarra summa yakunu hutama wa fil akhirati azabun syadid wa maghfiratun minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ini adalah ayat 20 yang hampir sama maksudnya dengan ayat 24 surah Yunus, yang ini ayat 20 surah Al-Hadid. Ketahuilah, sungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu serta berlumba dalam kekayaan dan anak keturunan. Seperti hujan yang tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning kemudian menjadi hancur. Di akhirat kelak ada azab yang keras bagi pendusta dan ampunan Allah bagi mereka beriman. Dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu. Jadi kita dapat satu ayat lagi, sahabat semua, pendengar semua, ayat yang mentafsirkan lagi, ya, ayat yang hampir sama maksudnya, iaitu daripada surah Al-Hadid ayat 20 yang menunjukkan bahawa juga kehidupan dunia ini, kebanggaan kita tentang kekayaan, keturunan sebagainya adalah dia akan musnah. Seperti mana musnahnya tanaman yang kering, hancur, yang kekal ialah akhirat. Jadi kita dah tengok ayat tadi, untuk mendapat syurga Allah, kita kena hendaklah jalan kita pergi kepada jalan yang lurus, iaitu ihdinas siratal mustaqim yang kita duk baca dalam solat. Tetapi dalam ayat surah Yunus ini Allah sebut wa yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Ya, iaitu Allah menunjuk orang yang dikehendakinya ke jalan yang lurus. Jadi pendengar semua, sahabat-sahabat semua, bermakna di bulan Ramadan ini sama-sama kita memburu, kita panggil apa? Kita hendaklah memburu, berusaha, bermujahadah untuk menempuh jalan yang lurus, untuk mencari huda, petunjuk menuju ke jalan yang lurus dengan melakukan amal ibadah yang terbaik pada bulan ini, terbanyak dengan solatnya selain daripada siam, puasa di siang hari, dengan qiyam di malam hari, tarawihnya, tahajudnya, dan qiraatul Quran atau tilawatul Quran atau tadabbur Al-Quran, untuk memahami ayat-ayat Allah supaya kita lebih dekat dengan Allah, supaya Allah beri petunjuk pada kita. Inilah caranya kita bertadabbur Al-Quran supaya kita faham, supaya kita mengikut kehendak Allah, dan supaya hati kita ini diberi hidayatut taufik untuk terus menerus menuju ke jalan yang lurus.
Dan juga jangan lupa di bulan Ramadan adalah bulan yang mustajab doanya. Maka doa orang berpuasa adalah doa yang mustajab. Maka janganlah kita mengabaikan doa. Banyaklah berdoa, terutama di ketika nak berbuka, di dalam solat, di dalam tahajud. Moga-moga Allah tunjukkan kita jalan yang lurus, jalan yang redha, yang dirahmati Allah untuk menuju ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi terus kita pergi kepada petunjuk perumpamaan. Ustazah ringkas terulang ni ya. Jadi kata Ibnu Sa'di dalam buku tafsir perumpamaan ni, At-Tibyan fi Amsalil Quran, tapi kitab ini telah diterjemah tafsir ayat-ayat perumpamaan. Ibnu Sa'di mengatakan perumpamaan ini adalah perumpamaan yang sangat bagus, sangat cantik, cocok dengan keadaan dunia. Dia beri perumpamaan musnahnya dunia tu, macam harapan petani yang dah tengok yang dah tengok tanaman dia nak disabit dan nak dituai, tiba-tiba hampa. Begitulah harapan manusia yang pulun ke dunia tu kan, dengan bermegahnya pada surah Al-Hadid tu, keturunan dan sebagainya. Maka tiada apa sebenarnya kalau kita tak sandar pada Allah. Dia hanya macam pokok tadilah, macam tanaman tadi, dia akan hilang, akan musnah. Sungguhnya kenikmatan dunia, kesenangannya, kedudukannya dan sebagainya sangat menyenangkan pemilik jika bisa berbunga dalam waktu yang singkat. Namun ketika sudah sempurna, tiba-tiba tumbuhan itu musnah, lenyap dari tangan pemiliknya. Pemiliknya hilang darinya. Akibatnya tangannya kosong, tanpa mendapat apa-apa. Bahkan hatinya penuh dengan kebingungan dan kesedihan dan kerugian. Jadi akhirnya pemilik kebun itu tinggallah dalam sedih dan rugi. Begitulah orang yang pulun dunia, lupa kepada Allah, tidak sandar pada Allah, tak ikut syariat Allah, menyangka bahawa dunia ini dia boleh bahagia segala-galanya, miliknya. Tetapi apabila dia mati, hanya musnah segalanya. Kan, tak ada apa untuk dia di akhirat. Ya, kosong saja. Dia tak ada apa guna pun saham untuk dia di akhirat. Harta-harta yang dia miliki itu akan ditinggalkan. Yang akan dibawa ialah amal soleh. Begitulah harta yang diharapkan tu boleh membahagiakan dia, hilang. Kan? Seperti yang tadilah, perumpamaan tadi. Di antara petunjuk perumpamaan ni ada 4 petunjuk. Ya, petunjuk perumpamaan ni ada 4, iaitu pertama, menerangkan tentang potret sejati kehidupan dunia dari segi keindahan dan dari betapa cepatnya musnah. Yang pertama, petunjuk pertama, potret sebenar kehidupan di dunia ni. Dia cepat musnah. Sekejap aja. Kita hidup ni tak panjang, tak lama kan. 60, 70, 80 habis kita akan tinggal dunia. Itu dikatakan musnahnya, kan? Kita akan jumpa Allah untuk alam barzah dan akhirat. Yang kedua, peringatan agar jangan sampai tertipu oleh dunia dan cenderung kepadanya. Jadi ayat surah Yunus 24-25 ni, janganlah kita terlalu tertipu dengan tipu daya dunia dan cenderung kepadanya sehingga lupa kepada akhirat. Terlalu kaya sehingga lupa kepada nak sembahyang, tak tahu Ramadan tak Ramadan dah. Quran tak dilihat, surau pun tak kenal, ya. Tetapi beramai orang yang kaya tetapi menjadi dermawan dan paling dekat dengan Allah, ada di kalangan kita. Ketiga, peringatan dari dosa, kerana itu menjadi sebab kecelakaan serta terampasnya nikmat. Jadi kalau pemilik kebun tadi, dia boleh musnah kebun dia tu kerana musibah yang Allah datangkan. Ya, dia jadi rosak dengan hama, dengan datang belalang ke apa, memusnahkan pokok-pokok yang ditanam, tak dapat hasil. Begitulah dalam hidup kita ni, yang menjadi kecelakaan, terampasnya nikmat hidup kita ni adalah dosa. Nikmat hidup kita ni menjadi hilang di akhirat nanti apabila kita melakukan dosa. Jadi dosa itu ibarat
musibah yang datang kepada pokok itu. Jadi oleh itu yang ketiga ni, hindarilah dosa. Dan di bulan Ramadan ini banyaklah kita bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan taubat nasuha. Moga-moga Allah beri kekuatan pada kita untuk meninggalkan dosa-dosa yang merampas nikmat-nikmat hidup di akhirat nanti. Dan yang keempat, keutamaan berfikir untuk orang-orang yang rajin berfikir. Keutamaan supaya kita banyak berfikir, terutama dengan ayat-ayat perumpamaan Allah ini, untuk kita renung menuju kepada Allah. Fafiru ilallah. Kembalilah pada Allah. Jadi gunalah akal yang kita ada ini untuk berfikir dengan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dan yang kelima ialah Allah memberi motivasi kepada kita untuk mencari nikmat sebenar, iaitu ke syurga Allah. Cara untuk mendapat syurga Allah dengan cara kita mencari kita mengikut jalan Allah, kita berpandukan daripada jalan Allah yang lurus, ialah jalan Islam, hidup berpandukan Al-Quran dan Sunnah, dan berbekalkan ketakwaan dengan melakukan suruhan Allah, meninggalkan larangan Allah, takut untuk berbuat jahat, merasa diri selalu diperhati oleh Allah, mengingati Allah sentiasa. Jadi akhirnya kita kalau ada ciri-ciri ini, dia akan layak ke menempuh jalan yang lurus. Moga-moga termasuk dalam golongan yang diredai Allah untuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah hari ini yang dapat Ustazah berikan perumpamaan ke-15 dalam buku ni, sambung dari yang dulu, lama dulu, iaitu ayat surah Yunus ayat 24 hingga 25. Dunia ini kita boleh ambil kesimpulan di sini bahawa dunia ini hanyalah sementara. Apalah ada pada dunia, tapi pulunlah akhirat, insya-Allah. Insya-Allah kita akan kekal, nikmat kita akan kekal selamanya. Janganlah matikan nikmat kita di akhirat nanti dengan dosa-dosa yang ada. Sebab itu disebutkan akhir kata dengan tutup dengan satu hadis. Disebutkan dalam hadis Nabi SAW, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Muslim, Nasa'i dan Ibnu Majah dari Anas radhiyallahu an, yu'ta bi an'ami ahli dunya fayughmasu pinnar ghamsatun fayuqalu ghamsatan, yu'ta bi an'ami ahli dunya fayughmasu pinnari ghamsatan fayuqalu lahu hal ra'aita khairan qattu hal marra bika na'imun qattu fayaqulu la fayu'ta bi asyaddin nasi azaban fid dunya fayughmasu bin na'imi ghamsatan summa yuqalu lahu hal ra'aita bu'san qattu fayaqulu la. Baik, maksudnya hadis riwayat Ahmad, Muslim, Nasa'i dan Ibnu Majah. Dan maksudnya, dan dia diberi kenikmatan penduduk dunia yang paling nikmat, maka dia pun diceburkan ke dalam neraka sekali. Jadi sekali ditanya padanya, apakah kamu tidak pernah melihat sama sekali satu kebaikan sebelumnya? Apakah kamu tidak pernah merasakan sama sekali satu nikmat sebelumnya? Nikmat dunia, Dan dia jawab tidak. Dan dia diberi seksa yang paling pedih di dunia. Dan satu lagi, orang yang diberi seksa paling pedih di dunia, maka dimasukkan ke syurga. Kemudian ditanya padanya, apakah kamu tidak pernah sama sekali melihat seksa sebelum ini? Dan dia jawab, tidak. Sahabat-sahabat semua, pendengar semua, hadis ini menerangkan tentang kenikmatan penduduk dunia yang paling nikmat sekali. Orang yang golongan VIP itulah, yang paling nikmat, yang tak ada susah lah hidup dia. Apa nak semua dapat. Tapi di akhirat nanti dia diceburkan sikit je ke dalam neraka. Dicelup sikit dalam neraka, lalu ditanya, kat dunia dulu kamu tak pernah rasa nikmat ke? Apa dia jawab? Dia jawab tidak.
sakitnya celupan neraka tu, sekali celup je tu, rasa sikit je tu, pun dia kata tak ada hilang nikmat dunia tu, tak ada apa. Ini yang disebut tadi dalam perumpamaan tadi kan. Dah berbunga, dah berbuah, dah nak ketam, akhirnya habis segala-galanya. Inilah di mana dia kata dia tak rasa nikmat pun kerana celupan azab neraka itu lagi dahsyat. Dunia itu tak habis musnah pada dia. Tak ingat pun dah. Dan dia diberi ada satu golongan lagi hidup di dunia ni dia perit. Macam-macam ujian Allah beri dengan keperitan hidup. Dan dia dimasukkan syurga sekali. Masuk syurga. Lalu ditanya, apakah kamu masa dunia dulu kamu tak pernah ada seksaan, tak pernah susah, tak pernah sakit, tak pernah perit? Orang ni jawab, tidak. Padahal kat dunia 70 tahun katakan dia hidup penuh penderitaan. Tapi dia beriman pada Allah, dia bertakwa pada Allah, dia ikut jalan Islam dan iman. Bila masuk syurga dia tak rasa sikit pun, tak ingat dah keperitan di dunia dahulu. Ya sahabat, inilah hadis yang menunjukkan bahawa nikmat di dunia ni, kalau kita tak ada iman, tidak ada gunanya di akhirat nanti kalau tidak diasas kepada iman kepada Allah SWT. Jadi itulah saja. Segala yang baik itu dari Allah, kekurangan adalah daripada diri ustazah sendiri. Ya, dalam keadaan serba kekurangan, ya, mohon maaf, mohon ampun pada Allah. Moga-moga kita sama-sama semasa tadarus kita boleh hayati surah Yunus ayat 24-25 dan surah Al-Hadid ayat 20. Mana hari ini kita dapat dua ayat. Ya, dua surah, antara dua tu hampir sama perumpamaan Allah untuk mengajak kita supaya melihat dunia ini hanya sementara, akan binasa, yang kekal ialah akhirat. Maka kejarlah akhirat, pulunlah untuk kita dapat keampunan Allah, pulunlah untuk mendapat nikmat akhirat. Kalau kita kejar dunia pun untuk akhirat. Itu saja. Wallahu alam. Kita tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.